Hari ini, dengan khotbah bertajuk, Bapa An Sang Hong ialah Tuhan, Kristus yang datang kali kedua. Mari kita cari satu persatu jawapan untuk soalan. Mengapa Bapa An Sang Hong ialah Tuhan, Kristus yang datang kali kedua? Kita sering ditanya, kenapa Kristus An Sang Hong ialah Tuhan? Kenapa Anda percaya bahawa Dia ialah Tuhan? Apabila hal ini berlaku, anak-anak Sion akan menjawab. Alkitab ada jawapan. Subjek seperti ramalan Raja Daud, Tuhan yang membina Sion, peraturan Melkisedek, pokok kehidupan dan Kristus An Sang Hong, dan lain-lain lagi, semua membuktikan Kristus An Sang Hong. Orang sering mahu jawapan pendek dan ringkas tentang sebab kita mempercayai Kristus An Sang Hong ialah Tuhan. Jadi jika orang bertanya, kenapa Kristus An Sang Hong ialah Tuhan? Jawablah, Dia ialah Tuhan kerana Dia menubuhkan Sion. Alkitab membuktikan bahawa Tuhan sendiri akan menubuhkan Sion. Jadi mari kita mempelajari tentang Sion melalui Alkitab. Mari kita buka buku Mazmur bab 102. Buku Mazmur bab 102 ayat 17 tertulis, Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Menurut Mazmur bab 102 ayat 17, Sion bukanlah tempat yang dapat dibina oleh manusia. Tertulis bahawa Sion hanya boleh ditentukan dan dibina oleh Tuhan. Mari kita lihat firman yang sama dalam buku Mazmur bab 87 ayat 1. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Tuhan. Selah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia. Ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan dia, yang maha tinggi. Yang maha tinggi ialah yang maha agung. Itu ialah salah satu gelaran Tuhan. Dia, yang maha tinggi, akan buat apa? Menegakkannya. Apabila kita melihat firman dalam buku Mazmur bab 102 dan Mazmur bab 87, Alkitab menjelaskan bahawa Tuhanlah yang membina Sion. Kalau begitu, apakah jenis tempat Sion yang akan ditubuhkan oleh Tuhan? Apakah ciri-ciri spesifik Sion agar kita dapat mengenalinya? Buku Yesaya bab 33 ayat 20. Jika kita melihat buku Yesaya bab 33 ayat 20, Tuhan menyatakan gereja yang menyambut perayaan sebagai Sion. Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah. Ini tidak bermaksud bahawa Tuhan menubuhkan 2 atau 3 jenis Sion yang berbeza, tetapi hanya satu Sion. Kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patutnya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Di Sion, yaitu kota perayaan Tuhan, kita akan melihat betapa mulia Tuhan. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya, dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Sion, yang Tuhan katakan akan dibina semula, ialah tempat yang sambut perayaan Tuhan. Alkitab membuktikan bahawa Sion ialah gereja yang menyambut perayaan Tuhan. Namun, apabila kita melihat sejarah agama Kristian pada abad keempat,
Semua kebenaran perjanjian baru, seperti hari Sabat dan Paskah, dimusnahkan semasa zaman kegelapan. Pertama sekali, kita perlu tahu sebab Tuhan akan membina Sion semula yang menyambut perayaan. Mari kita lihat buku Imamat bab 23 tentang perayaan Tuhan. Buku Imamat bab 23 ayat 1 tertulis, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. Maksudnya, inilah perayaan yang ditetapkan Tuhan. Ayat 3. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh harus ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah apa? Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Kata Tuhan, inilah perayaan yang kutetapkan. Dan dalam ayat 3, dia mengatakan hari Sabat. Kita lihat ayat 4. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Antara perayaan Tuhan, Paskah bermula pada hari ke-14 bulan pertama waktu senja. Sini, Tuhan mulai sebut dari hari Sabat dan perayaan mingguan. Kemudian dia menerangkan perayaan tahunan. Ayat 5 sekali lagi. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. Paskah dan perayaan roti tidak beragi ialah perayaan Tuhan. Kita melihat ayat 9. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Memandangkan itulah hasil pertama. Jadi perayaan itu dinamakan perayaan hasil pertama. Sini, Tuhan mengajar mereka bagaimana menyambut perayaan hasil pertama. Kemudian ayat 15 tertulis, kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, yaitu dari perayaan hasil pertama. Harus ada genap 7 minggu. 7 minggu, yaitu ada 7 kali hari Sabat. Maka bilangan hari ialah 7 kali 7, yaitu 49 hari. Kemudian, kira 49 hari dari hari Ahad. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Dalam Alkitab, hari ini dipanggil perayaan 7 minggu dan juga hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul bab 2, ia ditulis sebagai hari Pentakosta yang bermaksud ke-50. Semua perayaan ini ialah perayaan Tuhan. Hari Sabat, Paskah, perayaan roti tidak beragi, perayaan hasil pertama, dan perayaan 7 minggu, hari Pentakosta. Seterusnya, mari kita lihat tentang perayaan trompet. Kita teruskan dengan ayat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 1 bulan itu, menurut kalender suci, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Hari pertama bulan ke-7 menurut kalender suci ialah perayaan meniup trompet untuk menyediakan hari pengampunan dosa. 10 hari kemudian, hari pengampunan dosa diadakan untuk menebus semua dosa yang dibuat oleh umat Israel dalam setahun. Itulah perayaan untuk mengingatkan umat melalui tiupan trompet bahwa hari pengampunan dosa sudah dekat. Ayat 26. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu, ada hari pendamaian, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Ada perayaan trompet dan hari pengampunan dosa. Ayat 33. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya penuh daun bagi Tuhan. Semua ini ialah perayaan Tuhan. Dalam buku Yesaya bab 33, tempat menyambut perayaan Tuhan ialah Sion. Kemudian dalam buku Mazmur bab 102, tertulis bahwa Tuhan akan membina Sion semula.
Semua perayaan kehidupan ini telah disambut selama 1.500 tahun, dari zaman Musa sehingga zaman Yesus Kristus. Peraturan hari Sabat dan Paskah ini telah diubah menjadi peraturan perjanjian baru oleh Yesus. Dalam perjanjian lama, domba atau kambing dikorbankan sebagai korban penghapus dosa. Namun dalam perjanjian baru, anak domba dan kambing tidak digunakan lagi untuk menebus dosa, tetapi tubuh Kristus dipersembahkan. Tubuh Tuhan telah menjadi realiti semua korban penghapus dosa bagi manusia. Inilah perbezaan yang paling ketara antara peraturan perjanjian lama dan peraturan perjanjian baru. Kalau begitu, mari kita lihat babak Yesus Kristus datang ke bumi ini dan menubuhkan semua peraturan perjanjian baru. Mari kita lihat buku Lukas bab 22 ayat 7. Bab 22 ayat 7 tertulis, maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Mengenai Paskah, apabila kita melihat buku Imamat bab 23 ayat 4, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Paskah adalah nama perayaan Tuhan. Mari kita lihat bagaimana Yesus menyambut perayaan ini. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, itu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Mari kita lihat babak memakan Paskah dalam ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Seperti yang kita baca, perjanjian baru ditubuhkan untuk siapa? Yesus berkata, untuk kamu. Yesus ialah Tuhan yang datang ke bumi ini dalam badan. Perayaan yang ditubuhkannya demi keselamatan serta pengampunan dosa manusia. Ialah Paskah perjanjian baru. Dalam buku Keluaran bab 12, perjanjian lama, Paskah disambut dengan domba atau kambing. Darah itu dibubuh pada ambang pintu dan rumah, serta dagingnya dipanggang di atas api. Namun, dalam Paskah perjanjian baru, Yesus Kristus menjadi korban penghapus dosa bagi dosa semua manusia. Karena tidak perlu menumpahkan darah binatang, bagaimanakah Paskah disambut? Dengan roti dan ari anggur. Dia memberi ari anggur Paskah sambil berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jika menurut hukum perjanjian lama, domba atau kambing harus diambil untuk menumpahkan darahnya. Tuhan memberi kita peraturan perjanjian baru ini dan melengkapkan penyelamatan manusia, lalu naik ke surga. Namun, semua peraturan ini dikacau oleh syaitan. Jadi, adakah Tuhan membiarkannya begitu karena dia tidak berkuasa? Tidak. Ramalan para nabi sudah tertulis bahwa peraturan perjanjian baru akan terhalang. Mari kita lihat buku Daniel bab 7 ayat 25. Bagaimana kebenaran akan terhalang. Buku Daniel bab 7 ayat 25 tertulis, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Sini, Yang Maha Tinggi bermaksud Tuhan. Maksudnya, dia menentang Tuhan. Memandangkan dia menentang Tuhan, kita dapat mengetahui itu siapa dengan segera, bukan? Iblis akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Ramalan sudah berkata bahwa dia bahkan akan mengubah hukum yang ditetapkan oleh Tuhan.
Pada 2000 tahun dahulu, Tuhan datang ke bumi ini dengan badan dalam nama Yesus dan menubuhkan hari Sabat, Paskah, dan lain-lain perayaan perjanjian baru lain. Peraturan tersebut tidak ditubuhkan melalui darah binatang menurut hukum Musa. Yesus Kristus menubuhkan peraturan ini melalui tubuhnya pada 2000 tahun dahulu. Namun, Alkitab dan Nabi-Nabi sudah pun meramalkan kerja syaitan. Dia akan mengubah waktu dan hukum. Seperti yang dikatakan Tuhan, apa terjadi dengan perayaan Tuhan? Hari Sabat hilang pada tahun 321 Masihi. Paskah hilang pada tahun 325 Masihi. Kita sudah mengetahui hal ini melalui sejarah, buku Daniel, dan buku Wahyu. Apabila perayaan Tuhan hilang, apakah yang berlaku pada Sion? Sion roboh dan dimusnahkan. Sebab itulah, Tuhan mesti membina Sion semula. Tidak kira siapa yang datang, tiada orang pun dapat menjumpai perayaan atau hari Sabat yang dimansuhkan. Walaupun gereja SDA tahu bahawa hari Sabat adalah penting, hari Sabat mereka bermula dari hari Jumaat. Mereka percaya bahawa hari Sabat bermula kira-kira pada pukul 6 petang hari Jumaat apabila matahari terbenam. Namun, hari Jumaat hanyalah hari persiapan. Hari Sabat haruslah hari Sabtu. Sehari bermula apabila matahari terbit. Itu tidak masuk akal jika sehari bermula apabila matahari terbenam. Jadi, mereka sudah salah menyambut hari Sabat dari petang Jumaat. Mereka mungkin ada perkataan hari Sabat, tetapi mereka tidak sambut hari Sabat sebenar yang dikehendaki oleh Tuhan. Selain itu, kini banyak orang meniru kita memberitakan Paskah dan berkata, kami menyambut Paskah pada 14 Januari mengikut kalender solar. Tiada orang makan roti atau minum air anggur. Kita hanya perlukan iman. Kenapa perlu makan? Mereka mengajar sebegitu. Walaupun lalang serupa dengan gantung, ia tidak dapat berfungsi sebagai makanan. Kalau begitu, siapa mesti membina Sion semula dengan perjanjian baru? Tanpa Tuhan, Sion tidak dapat dibina semula. Alkitab tertulis bahawa Tuhan akan datang dan memulihkan semua kebenaran yang telah dimusnahkan semasa zaman kegelapan dan tidak dipatuhi selama 1600 tahun. Mari kita lihat buku Mazmur bab 102 sekali lagi. Buku Mazmur bab 102 ayat 14. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya. Apabila masa yang ditetapkan Tuhan tiba, Dia akan mengasihani Sion yang dimusnahkan. Membina Sion semula, agar Sion dapat berfungsi dengan baik. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tiba saatnya, sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya dan berasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaanmu. Bila Tuhan sudah membangun, apa? Sion. Sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya. Sini, kita harus faham bahawa ini bukanlah kali pertama Tuhan membina Sion. Sini berkata bahawa Tuhan akan membina Sion semula. Maksudnya, Dia akan membina Sion buat kali kedua. Alkitab bahasa Inggris tertulis, Rebuild Zion. Maksudnya, Sion akan dibina semula. Yesus datang ke bumi ini pada 2000 tahun lalu dan menubuhkan perjanjian baru. Dia menebus dosa manusia
bukan dengan darah binatang, tetapi dengan darahnya yang berharga. Dia membuka jalan keselamatan dan kehidupan kekal bagi manusia. Hari Sabat dan Paskah ialah korban rohani kepada Tuhan, bukan? Korban ini telah dimasukkan pada zaman kegelapan. Lalu secara otomatik, semua perayaan perjanjian baru juga dimasukkan. Pada masa itu, orang Kristen berpikir, agama Kristen harus berbeza dengan agama Yahudi. Kita tidak menyambut perayaan orang Yahudi. Mereka tidak menganggap semua upacara yang dibuat oleh Yesus itu sebagai perjanjian baru, tetapi perayaan orang Yahudi. Kini, orang Kristen juga berpikir, Paskah dan Hari Sabat ialah perayaan orang Yahudi. Mereka tidak dapat melihatnya sebagai perjanjian baru yang ditubuhkan Yesus, karena mereka adalah buta secara rohani. Sebab itulah tertulis dalam buku Mazmur bab 102, bahwa Yehuwa, yaitu Tuhan, akan membina Sion semula. Kalau begitu, hanya Tuhanlah yang dapat memainkan peranan itu. Mustahil bagi mana-mana nabi palsu atau ahli teologi melakukan kerja ini. Walaupun ada banyak sarjana Alkitab yang mengkaji Alkitab, dia ada orang yang mengajar. Kita mesti sambut Paskah. Sambutlah hari Sabat dengan baik-baik. Sambutlah perayaan Tuhan dengan baik-baik. Sehingga Bapa Ansahung datang mengajarkan kita. Apakah sebabnya? Itulah ramalan dalam buku Mazmur, bab 102 ayat 17. Hanya Tuhanlah yang akan menubuhkan Sion. Kalau begitu, Dia akan menubuhkan Sion yang menyambut perayaan Tuhan. Maksudnya, Dia akan memulihkan semua perayaan yang telah dimusnahkan. Adakah mana-mana gereja di dunia yang menyambut 7 perayaan dalam 3 kali? Dari Paskah hingga perayaan Pondok Daun? Tiada, kecuali gereja Tuhan. Apakah maksud itu? Siapa yang tinggal dalam gereja Tuhan? Siapakah yang menubuhkan Sion? Maksudnya, Tuhan tinggal di dalam gereja Tuhan, bukan? Siapakah yang mengedarkan kita tentang 7 perayaan dalam 3 kali? Dan hari Sabat perjanjian baru? Siapakah yang mengisytiharkan kebenaran keselamatan dan membimbing kita ke syurga? Kita mempelajari ajaran ini daripada siapa? Bukankah Kristus Ansahung? Jadi, Kristus Ansahung ialah Dia yang menubuhkan Sion. Jika Dia menubuhkan Sion, maka Dialah Tuhan menurut ramalan. Bukankah kerja untuk menubuhkan Sion hanya dapat dibuat oleh Tuhan? Ayat 18 sekali lagi. Sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Dia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari syurga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem, apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Tertulis bahawa semua bangsa di dunia akan bersama-sama menyembah dan beribadah kepada Tuhan apabila Dia membina Sion semula. Hanya Tuhanlah yang dapat membina Sion semula menurut ramalan Alkitab. Kalau begitu, apabila Dia yang membina Sion muncul dan menanyai kita seperti Dia menanyai Petrus, apa katamu? Siapakah aku? Kita harus menjawab apa? Kita harus menjawab, Engkau ialah Tuhan. Engkau ialah penyelamat kami. Kita harus berkata seperti itu, bukan?
Hal ini demikian kerana buku Mazmur bab 102 ayat 17 tertulis bahawa orang yang membina Sion semula ialah Tuhan. Kita semua mempercayai Alkitab. Dan kita percaya bahawa kita tidak boleh tambah atau kurangkan firman Alkitab. Kalau begitu, jika Dia yang menubuhkan Sion muncul di bumi ini, kita tidak boleh menganggap Dia sebagai manusia biasa seperti kita. Siapakah Dia? Dia ialah Tuhan kita. Kristus Ansang telah datang ke bumi ini dan mengajar kita semua kebenaran perjanjian baru. Bukankah ini sebabnya Anda dan saya boleh datang ke sini hari ini? Bagi orang bertanya, kenapa Anda percaya bahawa Kristus Ansang ialah Tuhan? Maka jawablah, Kristus Ansang ialah Tuhan, kerana Dia menubuhkan Sion. Adakah ini dalam Alkitab? Sudah tentu ada. Tunjukkanlah mereka buku Mazmur bab 102 ayat 17. Ada tertulis bahawa Tuhan akan membina Sion semula, bukan? Apakah Sion? Ada Sion fisika dan Sion rohani dalam Alkitab. Menurut buku Yesaya bab 33 ayat 20, Tuhan akan membina Sion rohani semula, yang menyambut perayaan. Ada banyak sarjana yang mengkaji Alkitab. Walaupun tertulis di dalam Alkitab, mereka pun tidak dapat menjumpai kebenaran ini tentang Sion. Kerana mereka bukan Tuhan. Sebabnya mudah sahaja. Kristus Ansang mengajar anak-anak 7 perayaan dalam 3 kali, mulai dari Paskah Perjanjian Baru, agar mereka menyambutnya. Kerana Dia siapa? Dia ialah Tuhan. Dia mengisytiharkan kebenaran demi keselamatan kita, iaitu anak-anaknya. Seperti yang tertulis dalam buku Mazmur bab 102 ayat 14. Masa yang ditetapkan telah tiba, apabila Tuhan mengasihani Sion. Mari kita memahatkan ajaran Mazmur itu sekali lagi dalam hati kita. Setiap kali saya membaca Alkitab, saya dapat merasai pengorbanan bapa dan ibu, agar tidak membiarkan syaitan merampas kebenaran kehidupan ini lagi. Tuhan telah menjalinkan banyak buku ramalan, puisi, surat, dan wahyu dalam Alkitab. Jadi, jika seseorang membaca Alkitab, dia mungkin berfikir, adakah ini puisi, surat, atau ramalan? Mereka tidak dapat menegah. Gereja-gereja lain tidak mengetahuinya, jadi mereka berkata, percaya sajalah. Namun, ada jalan kebenaran, jadi kita tidak boleh beriman buta. Kita mesti cari Tuhan yang benar dan mempercayainya. Kita telah menerima Kristus Ansang yang datang ke bumi untuk membina Sion semula sebagai Tuhan penyelamat kita. Hal itu tidak terjadi kerana kita berkata, mari melayaninya sebagai Tuhan. Melalui Alkitab, Tuhan berkata, aku akan muncul di bumi seperti ini. Jika Sion yang aku dulu tubuhkan runtuh, aku akan membinanya semula. Apabila aku membina Sion semula, kenallah bahawa akulah Tuhan, walaupun aku datang dalam badan. Bukankah Tuhan memberi kita Alkitab atas sebab itu? Alkitab ialah kad pengenalan Tuhan. Apabila seseorang disemak identiti, bukannya akan dibandingkan dengan gambar IC. Kemudian cap jarinya juga. Dia akan disahkan melalui kad pengenalannya. Alkitab berkata bahawa Dia yang membina Sion semula pastilah Tuhan. Jadi kita mesti menjemput Dia dan memberikannya kemuliaan, penghormatan, dan pujian. Dengan harap bahawa kita akan menjadi saksi setia yang memancarkan kemuliaan Bapa dan Ibu di seluruh dunia. Saya tamatkan khutbah ini. Sekian, terima kasih.